بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bagi kita jumpa hari ini sama dengan buku Al-Imam An-Nawawi yang bernama Riyadhus Shalihin, dan kita dah sampai bab nombor 9. Insyaallah kita akan sambung hari ini. بالأسانيد الصحيحة المتصلة للإمام النووي أنه قال في كتابه رياض الصالحين الباب التاسع، قال باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الآيات. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. الآية. والآيات في الباب كثيرة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini rabbal alamin. Bab pada menyatakan berfikir tentang kebesaran makhluk Allah Ta'ala dan kerosakan dunia dan huru-hara akhirat dan perkara yang berkaitan dengannya dan kekurangan diri dan mendidiknya serta membawanya ke berpendirian lurus. Firman Allah Ta'ala, Al-Imam An-Nawawi masa yang dia dah explain dekat bab nombor 8, kita sekarang ni bab nombor 9. Bab yang sebelum ni yang kita dah explain minggu lepas, dia kata babun fil istiqamah, dan sekarang dia akan bagi tahu kita beberapa benda atau beberapa ayat dan hadis yang akan menolong kita untuk istiqamah, untuk membuatkan istiqamah. Okay? So maknanya bab ni sebenarnya dia macam bab yang bersambung, yang berkait dengan bab yang sebelum dia. So sekarang dia akan bagi tahu beberapa ayat dan beberapa hadis yang macam mana kita akan tolong diri sendiri untuk istiqamah di atas taat Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat yang pertama. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja, iaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata. Sama ada dengan cara berdua, yakni dengan orang lain atau seorang diri. Kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya, yakni untuk mengetahui salah benarnya ajaranku. Ya, so maknanya di sini taqwa Allah Subhanahu wa taala dan tafakkur. Dua benda yang di sini. Kalau kita membuatkan takwa, itu akan tolong kita untuk istiqamah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua untuk tafakkur. Semua benda yang di antara kita, walaupun beberapa berlakuan atau beberapa musibah yang kita dapat, kita akan fikir kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi saya musibah itu, bagi saya masalah itu. Maknanya ada satu benda yang kena tafakkur penting. Okay? Walaupun tafakkur yang positif atau yang negatif, tidak ada masalah. Kalau ada satu masalah, itu satu tafakkur, tapi melalui cara macam negatif. Kenapa Allah, mungkin kita akan buat satu salah. Okay? So Allah bagi satu musibah untuk berfikir. Dan lagi satu, kalau yang positif, kalau tengok pada sedunia yang di sini, kalau nature, kalau tengok pada hujan, pada semua benda yang di antara kita akan tolong kita atau push kita untuk tafakkur. Okay, ayat yang kedua. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring. Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata,
Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Dan firman Allah Ta'ala. Ayat yang di sini tak tahu dekat terjemahan dia tak kata al-ayat. Kalau dekat bahasa Arab dia kata al-ayat. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak al-ayat. Al-ayat maksudnya di sini ada 10 ayat daripada surah Ali Imran. Ada satu hadis yang Rasulullah kalau Rasulullah bangun, Rasulullah dia akan baca 10 ayat itu daripada inna fi khalqis samawati wal ard sampai 9 ayat yang seterusnya. Okay, so daripada ayat 190 hingga 100 atau 200 boleh kata macam 10 ayat. 10 ayat itu selalu Rasulullah kalau dia bangun lepas tidur Rasulullah akan baca. Okay, sambil diri. So maknanya sambil duduk. So maknanya Rasulullah dia akan bangun daripada baring dan masa yang dia duduk sebelum bangun atau sebelum diri Rasulullah akan baca 10 ayat itu. Hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia kata saya satu malam dia tidur sama dengan Rasulullah. Masa yang Rasulullah bangun sebelum Rasulullah pergi dan ambil wudu, Rasulullah baca 10 ayat ni. Okay. Masa yang lepas salat subuh, Sayyidina Abdullah bin Abbas dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah kenapa baca 10 ayat itu? Rasulullah dia bagi tahu dia, wailun liman qara'ahunna wa lam yatta'idh bihinna aw lam yatafakkar bihin. Ni wailun ada khilaf, yani macam satu dia akan masuk neraka contoh boleh kata sebab wail ini satu wadi. Apa panggil wadi ya Syekh Walid, Syekh Adib? Wadi lembah. Macam lembah di dalam neraka itu wadi. So nama dia wailun. So dia akan tinggal dekat sana. Kalau dia baca 10 ayat itu dan dia tak fikir, dia kena fikir dan fokus apa maksud ayat yang di sini. Okay. So Rasulullah selalu baca 10 ayat ni lepas bangun. Naam. Okay. So Ustaz, maksudnya yang Imam Nawawi beliau sebut al-ayat dekat sini ni ialah 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran. Ya, baik. Okey. Ana mutaasif. Okey, ayat yang seterusnya dan firman Allah Ta'ala maksudnya, maka apakah mereka tidak melihat unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Ya. So di sini Allah Subhanahu Wa Taala bagi contoh-contoh untuk orang Arab sebab orang Quraisy, orang Arab yang mereka terima buku ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka beberapa contoh yang ada di dalam kalangan mereka. Mereka ada nampak macam unta, mereka ada nampak bukit, ada nampak langit atau bumi. So dia akan bagi mereka contoh-contoh yang ada dekat tempat mereka. Tapi kalau tempat kita boleh fikir macam mana hutan, macam mana semua benda yang ada dekat tempat kita, sungai-sungai. So kita akan fikir macam mana dia air itu dia selalu dia pergi. Contoh, semua tafakkur itu kalau tujuan kita atau target kita untuk untuk fikir pada Allah Subhanahu Wa Taala atau kita nak sampai macam mana ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua akan dapat pahala. Okey, ayat yang seterusnya. Ustaz, yang al-ibil kat sini ibil Nabi Saleh ke ataupun ibil yang biasa bangsa Arab? Yang biasa yang mereka nampak. Kalau kepada kita kalau pergi haji dan umrah dan kita pergi dan nampak unta itu, dia macam besar dan yani ada subhanallah kalau kita nampak dia macam sifat dia lain. Masa kita nampak kita akan tengok lama macam mana Allah SWT mencipta ini. Okay. Walaupun di dalam tafsir afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, bukannya macam mana Allah menciptakan dia, tak, khuliqat di sini maksudnya macam mana melahirkan atau bersalin, boleh kata macam mana dia keluar daripada dari satu unta atau satu baby, dia keluar daripada satu yang lain. Allah suruh mereka untuk tengok macam mana bersalin. Itu satu mauizah kepada kita. Naam. Okey. Dan ayat seterusnya dan firman Allah Ta'ala, maka adakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi sehingga mereka dapat melihat yang ini dapat berfikir? Ya, ni nasihat atau ni ayat
macam nasihat untuk setiap orang yang dia suka travelling. Okey, travelling itu adalah boleh membuatkan dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala atau dalam taat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tujuan kita untuk travelling itu bukan untuk seronok sahaja, bukan untuk gembira sahaja. Kalau tujuan kita untuk tengok macam mana ada mukjizat atau ada satu karamat di dalam sedunia dan kita macam increase our iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya satu kelebihan. So our travelling akan jadi satu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fayanzuru di sini mereka akan tengok dan ambil i'tibar atau rasa macam ibrah di dalam hati. Okey. قال ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Dan ayat-ayat tentang bab ini banyak, dan antara hadis-hadisnya adalah hadis yang telah disebutkan sebelum ini, iaitu orang yang berakal adalah orang yang mampu mengawal nafsunya. Ya, وعمل لما بعد الموت. Tak ada. Tak ada. Okay. Dalam matan pun So, orang yang pandai yang dia semua amalan dia, amal-amalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak buat apa-apa amal yang untuk dunia atau untuk diri sendiri atau untuk apa yang dia suka sebenarnya. Yang paling penting kita membuatkan dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Semua amal-amal dia untuk selepas dia mati. Itu yang paling penting. Okey, bab yang seterusnya, qala babun fil mubadarati ila al-khairat wa hathi man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbal 'alayhi bil jiddi min ghairi taraddud. Qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Al-ayah. Dan firman Allah Ta'ala, dan bab pada menyatakan bersegera ke arah kebaikan dan galakan kepada sesiapa yang ingin melakukan kebaikan supaya mengutamakannya tanpa teragak-agak. Maka firman Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu berlumba-lumbalah mengerjakan kebaikan. Ya, so di sini berlumba-lumba maknanya dia macam laju, betul? Atau dia macam competition. Ada macam musabaqah. Kita ada untuk competition siapa yang dia akan menang. Ramai orang masa yang dia masuk masjid, dia duduk dekat belakang. Kenapa tak pergi ke depan? Sebab ke depan itu adalah syurga. Yang pertama dan yang kedua. Kenapa dia pergi yang ketiga atau yang keempat? Ataupun ada dua orang, dua-dua yang dekat garisan yang kedua atau line yang kedua, dan mereka fight. Dia kata silakan. Dia kata tak, kamu yang silakan. Jangan buat macam tu, terus masuk. Sebab Rasulullah bagi tahu, qala walau lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Kalau mereka akan fight pada line yang pertama atau garisan yang pertama, mereka akan fight. Sebab garisan yang pertama yang paling penting sebenarnya. So, la ithara ni ada satu kaedah, la ithara fi ta'at. Tidak ada ithar atau tidak ada atau boleh bagi kepada orang lain satu taat. Kalau kita dapat satu taat, kita terus ambil taat itu. Jangan tunggu kepada orang yang lain. Okey, kita ambil dulu. Nah, ayat yang kedua. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya, maka bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu dan syurganya yang seluas lapisan langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, tak tahu perkataan yang di sini, perkataan yang di sini yang bersegera ni apa maksudnya? Ni maknanya baik atau macam negatif? Macam mana ya Syekh Khadib? Yang baik. Mana cepatlah. Yang baik. Sebab kalau bahasa Arab ni sari'u macam ajalah, satu orang yang dia selalu macam selalu dia cepat atau selalu suka kalau semua benda dia cepat. Okey, itu maksudnya. So kadang-kadang al-ajalah atau yang cepat itu macam tak baik. Mungkin kita akan silap atau tersalah apa semua. Tapi untuk taat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada. Ya, walaupun ramai orang dia kata tak, fikir dulu, tak. Kalau taat Allah Subhanahu Wa Taala terus membuatkan dia. Macam dia nak bagi sedekah. Kalau dia fikir atau dia dapat sedekah itu, dia nak bagi kepada satu orang fakir miskin, terus bagi dia. Walaupun selepas dia bagi, dia rasa macam, ya Allah, kenapa saya bagi? Mungkin dia tak mustahak. Atau mungkin saya boleh bagi kepada satu orang yang lebih penting atau lebih berhajat pada orang itu. Tak apa. Macam yang paling penting kita akan bagi, terus akan bagi dia.
Okey, wasari'u, kita akan macam cepat. Qala wa ammal ahadithu fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. Hadis yang ke-87, maksud hadis yang pertama daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita, di mana seseorang pada waktu pagi menjadi mukmin, namun pada waktu petang telah menjadi kafir, dan pada petang dia seorang mukmin, namun pada pagi hari telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit perhiasan dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. So maknanya kadang-kadang satu benda yang paling kecil yang kita tak nampak, sebenarnya dia bahaya sebab dia macam pintu yang kita dah buka. Tak tahu apa ada di belakang dia. Tengok yang contoh yang Rasulullah dia bagi di sini, dia kata kaqita'il lailil muzlim. Dia macam gelap sangat yang hitam yang tak boleh nampak apa di belakang dia. So masa yang kita ada pintu, yang kita tutup pintu itu di antara kita dan maksiat itu, jangan buka pintu. Sebab kalau dah buka pintu, apa yang di belakang dia kita tak tahu. So maknanya semua selalu kita akan letak satu partition atau penghalang di antara kita dan maksiat Allah SWT, itu adalah takwa. Okay, al-hadith al-thani qala an Abi Sirwa'ah atau Sarwa'ah bikasri as-sin al-muhmalah wa fathiha Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمه رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته والتبر قطع ذهب أو فضة. Maksud hadis yang kedua daripada Abi Sirwa'ah, Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu katanya, saya mengerjakan salat asar di Madinah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengucapkan salam, kemudian berdiri dengan cepat. Lalu melangkah di antara bahu-bahu para jemaah menuju sebahagian bilik isterinya. Para sahabat sangat terkejut dengan sikap baginda yang tergesa-gesa itu. Kemudian baginda keluar menghadap mereka dan baginda melihat betapa mereka terkejut melihat sikap Nabi SAW yang tergesa-gesa itu. Baginda bersabda, saya ingat sesuatu berupa seketul emas yang ada pada kami. Saya tidak suka kalau ia menahanku. Maka segera aku perintahkan untuk membahagikannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam satu riwayat oleh Imam Al-Bukhari, saya meninggalkan di dalam rumah seketul emas hasil sedekah. Saya tidak suka kalau saya sampai memilikinya. At-tibru adalah ketulan emas atau perak. Menhanku, menhanku. Okey, ni untuk perkataan ni yang menhanku, ulama kita ada khilaf. Apa maksudnya yang menhanku di sini? Okey. So kalau dalam bahasa Arab, fakaritu an yahbisani. An yahbisani macam penjarakan saya. Itu boleh kata fakaritu an yahbisani. So mereka kata apa maksud perkataan yang di sini? Maksudnya duit atau harta yang kita bermilik, yang kita ada, mungkin dia akan halangkan kita pada syurga. Macam tu. Sebab kalau kita ada banyak harta, kita macam terlupa untuk keluarkan zakat atau terlupa untuk bagi orang fakir miskin sebab kita selalu sibuk. Okey? Mereka kata itu maksudnya fakarihtu an yahbisani. Ni satu. Yang kedua, biasanya Rasulullah kalau dia habis solat dia akan duduk. Dia tak gerak macam keluar daripada masjid atau tak, dia akan buat ibadah, dia akan sambung ibadah selepas salam. Okey, itu sunnah Rasulullah. Ramai orang dia kata macam zikir itu selepas salat macam bid'ah, atau satu orang dia kata tak payah duduk, kena sambung. Ada banyak opinion sebenarnya. Tapi mengikuti hadis ni, Rasulullah kalau dia habis selepas salam, dia akan duduk dan zikir kepada Allah SWT. Okay, ini yang kedua. Yang ketiga, di sini, hadis yang di sini, Rasulullah
selalu dia nak menyujuk walaupun dia tahu benda itu dia ada dekat rumah dia, tapi masa yang Rasulullah dia buat satu benda yang depan sahabat semua sampai mereka macam takut, macam mereka takut nak ajar mereka. Kalau ada satu satu emas atau satu berak dekat rumah kita, itu macam bahaya. Kita akan takut. Bukan yang kita seronok. Kita selalu bagi fisabilillah. Okay, so Rasulullah dia nak ajar semua sahabat. Okay, al-hadis. Ustaz, saya nak tanya, kalau sahih ke yang ada hadis tentang Sayyidina Abu Abdurrahman yang dia lambat masuk syurga kerana harta dia? Ya, ada. Dan lagi ada satu ayat. Ada satu ayat yang suratul A'raf. Jazakallahu khairan Syekh Adib. Ini ingatan saya. Ni ada satu ayat yang Allah SWT berfirman dekat surah Al-A'raf, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Al-A'raf ni satu grup yang semua ahli-ahli grup itu adalah mulia sebenarnya. Tapi orang yang mulia macam Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka tak masuk syurga dulu. Yang sama dengan seorang fakir dan miskin. Dalilnya, masa yang Rasulullah dia nak buka pintu syurga, siapa yang akan buka sama dengan dia? Tangan Rasulullah sama dengan tangan orang itu. Siapa? Satu orang perempuan. Satu orang perempuan yang dia kafalah kepada anak-anak yatim dia. Okay? So mana Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar dia tak buka sama dengan Rasulullah? Atau Sayyidina Umar, Uthman, Ali. Semua orang yang mulia, mereka tak masuk syurga dulu. Mereka akan tunggu dekat satu, satu qantarah, gerbang ke apa? Boleh kata gerbang. So mereka akan duduk dekat sana di bawah gerbang itu dan mereka akan discuss macam Sayyidina Ali dan Muawiyah. Dia akan duduk, siapa yang salah, siapa yang betul. Mereka akan bincang. Dah maafkan saya? Ya, saya dah maaf. Ini boleh maafkan? Mereka akan memaaf di antara each other. Dan baru mereka akan pergi dan masuk syurga. Tapi orang fakir miskin dah masuk sebelum itu. Faham? Ni sama juga. Kalau orang yang mulia, kadang-kadang mungkin tak masuk. Okay? Ini lagi satu. Qala fatakhatta riqaban nas ila ba'd hijar nisa. Dia nak masuk ke satu bilik isteri dia. So maknanya yang sebelum ni Al-Masjid Nabawi sebenarnya bintu-bintu rumah Rasulullah atau bilik-bilik isteri Rasulullah dia buka terus ke masjid. Kalau buka pintu terus akan masuk. Macam tu. Bukan yang macam pintu pintu depan rumah dia macam dekat luar dia perlukan untuk pusing untuk masuk Masjid Nabawi. Tak. Dia akan buka terus dia masuk. So kalau pintu buka, sesiapa yang di dalam masjid boleh nampak apa ada di dalam rumah, di dalam bilik. Sebenarnya itu kenapa satu hari sebelum wafat Rasulullah 1 tahun 2 tahun Rasulullah dia suruh semua sahabat untuk tutup pintu itu. So semua sahabat tutup. Macam Sayyidina Umar dia ada satu pintu yang khas ni rumah dia buka, dia terus masuk masjid. So Rasulullah dia suruh mereka tutup semua kecuali pintu Sayyidina Abu Bakar. Okay? So ni satu kelebihan atau satu fadilat kepada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah tinggal pintu dia. So dia terus buka dan masuk masjid. Tak payah pusing untuk masuk masjid. Ya. Sebab tu ada satu hadis yang Rasulullah bagi isteri dia sikat rambut baginda kan? Tengok. Ya. Qala li sayyidatuna Aisyah, qala nawilini al-khumrata min al-masjid. Dia suruh Aisyah untuk ambil satu kain daripada masjid. Dan dia kata, ya Rasulullah, saya ada haid. Qala inna haidataki laysat fi yadiki. Okay, haid itu bukan di dalam tangan kamu. Itu maksudnya. So lepas tu dia masuk dan ambil. Faham? Itu maksudnya. Yang Rasulullah sikat rambut, yang Aisyah sikat rambut Rasulullah tu ada? Yang sikat rambut rasanya di dalam bilik. Di dalam bilik. Ada lagi satu hadis masa yang Rasulullah tengah malam atau waktu tahajud, Rasulullah dia keluar daripada bilik Sayyidatuna Aisyah dan pergi ke Al-Baqi'. Okay? Ataupun kadang-kadang Rasulullah dia masuk masjid dan dia solat qiyamul lail dekat masjid. Dan Aisyah dia akan masuk. Macam mana dia masuk? Sebab pintu sahaja, buka pintu masuk masjid.
Kereta tu pintu, dia dekat bilik dia. Itu kenapa masa yang kita pergi dan kita mari ziarah Rasulullah dan Abu Bakar, macam tahu ni yang bulat itu. Dia tepi-tepi masjid. Betul-betul. Sebenarnya yang bulat itu yang kita nak nampak ke dalam, ni pintu sebenarnya. Ni adalah pintu. So ini zaman mereka macam tu. Buka pintu masuk masjid. Nah. Okay. الحديث الثالث قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يدي ثم قاتل حتى قتل متفق عليه. Maksud hadis yang ketiga daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, telah berkata seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu perangan Uhud, adakah kamu nampak di manakah kedudukan aku jika aku terbunuh? Jawab baginda, di syurga. Maka dia melontarkan buah-buah tamar yang di tangannya, kemudian dia saling berbunuhan, yakni berperang sehingga dia terbunuh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ni kelebihan husnul zan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Kalau kita suka jumpa Allah Subhanahu wa taala, Allah suka jumpa kita. Okey? Itu husnul zan. Husnul zan akan bawa kita ke syurga sebenarnya. Naam. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. Maksud hadis yang keempat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata lelaki itu, wahai Rasulullah, sedekah yang manakah yang paling besar pahalanya? Baginda menjawab, engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sihat dan bakhil dengannya. Engkau masih merasa khawatir kekurangan dan mengharapkan kekayaan, dan engkau tidak menangguhkannya sehingga roh sampai pada halkum, yang ketika itu engkau akan berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal waktu itu ia, yakni harta, telah menjadi milik ahli si fulan, yakni ahli waris. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-hulkum, tempat berlarinya nafas, yakni saluran pernafasan, dan al-mari', yakni tempat berlarinya makanan dan minuman, yakni saluran makanan dan juga minuman. Ya, so walaupun kita macam tak ada banyak duit, tak ada banyak harta, tapi bagilah fi sabilillah. Sikit itu, kalau bagi dia di dalam masa yang susah, itu lebih baik kalau kita bagi dia masa yang kita dah jadi kaya. Rasulullah bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada satu dirham, dia lebih baik pada 100,000 dirham. Kenapa? Sebab dia bagi dia dekat zaman yang susah. Ataupun masa yang orang fakir datang kepada dia, dia minta untuk 10 ringgit sahaja. Dia kata tak apa, datang esok saya akan bagi 100. Kalau bagi 10 itu, lebih baik kalau bagi 100 esok. Okey? Sebab hal dia lebih penting. Atau kita tidak tahu kalau boleh hidup sampai esok. So maknanya 10 ringgit itu lebih baik kalau bagi esok 100 atau 1000. Di sini sama juga. Kalau dia bagi dekat zaman yang susah, itu lebih baik kalau dia melewatkan dia. Okey, wa anta takhshal faqra, dia takut kalau dia bagi 10 ringgit tak dapat 10 ringgit sebab total duit yang dia ada 10 ringgit sahaja. Okey, qala takhshal faqra wa ta'mal ghina, dan dia harap akan jadi kaya. Itu keadaan dia. Okey, qala wala tuhmil, jangan tunggu. Kalau dia tunggu tak tahu apa yang berlaku nanti. So maknanya kita ni boleh berkaitkan hadis ni dengan hadis sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ni satu. Yang kedua, ramai orang dia kata, okey, sebelum saya mati saya akan membahagi semua semua harta saya. Itu salah, tak boleh buat. Ramai orang dia bawa satu lawyer dan dia akan minta dia untuk membahagi mengikuti syariah. Kenapa? Saya takut kalau waris-waris saya mereka akan gaduh atau mereka akan fight. Itu salah. Itu bukan hak kamu. Itu Allah punya. Kalau dah mati, nanti waris-waris kamu dia akan ambil. Kalau mereka ada khilaf atau mereka macam ada fighting, mereka macam potong silaturahim, itu bukan masalah kita.
Sebab kalau kita membahagi masa yang kita di dalam hidup, itu salah. So maknanya kita akan tinggal semua. Jangan membahagi, kalau dah mati mereka akan ada satu kefahaman di antara mereka. Okey, ramai orang dia fikir itu lebih baik, tapi itu salah sebenarnya. Tak boleh membuatkan dia. Okey. Ustaz, kalau dia bahagi masa mula-mula lagi dulu, mana walaupun itu salah sebenarnya. Kalau lebih baik untuk semua waris-waris, kalau mereka lepas macam ayah atau ibu dah menengan, mereka duduk balik dan kata apa yang ayah dan ibu dia bagi tahu, jangan ikut. Itu macam nasihat sahaja, letak dia di sini. Okey. Kalau kita nak tulis di dalam wasiat boleh. Tapi jangan membahagi dulu. Jangan membahagi dan pergi ke tak tahu dekat mana dan dia tulis di atas perjanjian ni untuk ni untuk siapa dan dia akan sign. Dan lepas tu dia cop dekat ni government. Itu salah sebenarnya. Kalau dia tulis wasiat tidak ada masalah. Wasiat itu macam wasiat sahaja. Okey? Tapi apa yang selepas dia untuk membahagi atau dia nak confirmation atau nak bagi tahu dekat macam EPF atau nak bagi dekat government, itu salah sebenarnya. Tak boleh buat. Okey? Ni yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau satu orang dia membahagi semua harta dia fi sabilillah. Okey, semua harta dia fi sabilillah dan dia kata kalau saya mati semua harta saya fi sabilillah. Semua waris-waris saya tak dapat. Betul? Tak betul. Okey, macam mana? 1/3 sahaja apa yang dia bercakap, kita akan ambil 1/3. Ni fi sabilillah. Yang baki kita akan bagi balik kepada waris-waris dia. Okey, sampai di sini insya-Allah dan kita akan sambung minggu depan. Subhanakallah wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Wa iyyakum insya-Allah. Barakallah.